Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuban. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi menceritakan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Kata Allah, dan ingatlah tak kala mana Musa berkata kepada pengikutnya, aku tidak akan berhenti hinggalah aku sampai ke tempat pertemuan antara dua laut, ataupun aku akan terus bergerak dan berjalan walaupun berabad-abad lamanya. Sadaqallahul azim. Yang berusaha Cik Hamid bin Yahya, pegawai pendidikan daerah Kuala Nerus. Yang berusaha Puan Hajah Anisah binti Abdul Mubin, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abbas. Yang berusaha Puan Nurzihan binti Abdul Karim, guru penolong kanan hal ehwal murid. Yang berusaha Encik Hasnan bin Abdul Wahab, guru penolong kanan Kurikulum. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Rizwan bin Salim, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adat dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Yang berusaha Encik Omar bin Abdul Aziz, Presiden Alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abbas. Yang berusaha barisan guru-guru kanan, guru-guru pendidikan bangsa. Yang bahagia para pengiring saya pada hari ini, Fadil Ustaz Safiuddin, Fadil Ustaz Zul Hafiz, Fadil Ustaz Amir, dan juga seterusnya yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SNKA Tuan Guru Haji Abdul Abbas sebenarnya. Alhamdulillah. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat bersua muka dan berbicara di hadapan anak-anak yang bakal menjadi pemimpin masa depan, future leader. Kerana anak muda inilah nanti yang akan mencorakkan negara dan juga negeri serta kawasan kita, bahkan kampung di sini. Kehebatan seseorang pada satu zaman bermula pada zaman dia mendapat pendidikan yang awal. Dan pendidikan bukannya satu proses yang mudah, dan juga bukannya proses yang formal. Ia proses yang panjang yang kita petik daripada pelbagai sumber, suasana dan keadaan. Setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat, semuanya akan menjadi sebahagian daripada ejen-ejen pengubah dan perubah kepada pendidikan seorang manusia. Karena itulah Allah Ta'ala bercerita dalam Al-Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Bila Allah Ta'ala bercerita tentang manusia yang Allah Ta'ala cipta dalam rahim ibunya, lalu Allah Ta'ala sebut, kami jadikan wa ja'ala lakumus sam'a, dan dijadikan untuk kamu yang dalam perut ibu tadi, as-sam'a pendengaran, wal absara penglihatan mata, wal af'idah hati.
Seorang bayi yang keluar daripada perut ibunya, yang pertama dia akan dapat ialah ilmu menggunakan apa yang dia dengar. Pada ketika itu tidak ada lagi mata boleh melihat, mata boleh berfungsi, belum dapat menangkap maklumat, bahkan hati juga belum, tapi pendengaran. Kerana itulah Islam mengajar seawal keluar dari rahim ibu, maka diazankan pada bayi itu. Kenapa? Untuk masukkan kalimah yang pertama, La ilaha illallah, kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah pendidikan awal, menerusi telinga. Hinggalah kemudiannya mata pula akan berfungsi untuk menangkap maklumat. Dan akhir sekali akalnya mula berfungsi. Itu untuk mendapat maklumat. Artinya manusia akan mendapat maklumat daripada telinga dia, mata dia dan hati dia, merujuk pada apa yang ada sekitarnya. Maka ibu yang mengandung menjadi murabbi, pendidik yang awal untuk anak dalam perut. Orang sekeliling akan menjadi pendidik yang awal untuk si bayi itu, yang mendengar dan juga melihat. Dan seterusnya kita pergilah ke masyarakat sekitar, menjadi suatu ejen pendidik untuk anak itu berkembang. Dan tentu akhir sekali proses formal pendidikan, pergi ke sekolah rendah, pergi ke sekolah menengah, pergi ke universiti, mendapatkan bachelor, master dan PhD. Itu adalah sebahagian daripada proses pendidikan yang panjang. Kerana manusia dibentuk bukan hanya dengan belajar, tapi dengan dididik. Dan pendidikan perlu memerlukan acuan. Bila Allah Ta'ala cerita tentang kalimah rabat dalam Al-Quran, kita boleh buka dalam Quran ayat-ayat berkaitan dengan rabat. Ambatat warabat. Boleh buka ayat tentang pertanian dalam Al-Quran, tentang pendidikan dalam Al-Quran. Kita akan tengok kalimah rabat atau bahasa tarbiyah yang hari ini kita terjemahkan makna pendidikan. Kalimah raba yarbu merujuk pada sesuatu yang dia berkembang naik mengikut acuan. Kalau dia berkembang tanpa acuan bukan raba. Raba dia acuan tu dia naik. Setiap orang akan berkembang akalnya, akan berkembang pengetahuannya, akan berkembang dasarnya. Tapi berkembang itu macam mana? Yang kita mahu ia ditarbiyah, dia dididik dengan satu acuan. Acuan itu akan menentukan ke mana dia akan, apa dia akan jadi, ke mana dia akan pergi. Hari ini ada semua di sini, di sekolah menengah kebangsaan. Dulu dia mengetuk jiri. Sekarang Tuan Guru Haji Abbas, seorang ulama, tokoh ulama tentu yang sangat saya kagum kehebatannya. Ini adalah sebahagian proses pendidikan. Tapi ini tidak cukup. Tidak cukup hanya pendidikan formal yang kita dapat. Yang kita mahu adalah pendidikan yang informal, yang tidak formal, yang kita akan dapat seharian, pagi, petang, siang dan juga malam. Dan kalau kita bincang tentang ilmu sekalipun, konsep ilmu ialah kashfus syai'. Kita terbongkar sesuatu. Hari ini kalau saya tanya sebagai contoh, apa ada atas meja saya? Boleh jawab? Apa ada atas meja saya? Boleh jawab? Boleh jawab? Jawapannya, saya tak ada ilmu, Ustaz. Betul tak? Tak ada ilmu. Sebab belum terbongkar. Sekarang saya bongkarkan. Di hadapan saya sehelai kertas. Maka terbongkarlah satu maklumat, iaitu kertas di hadapan saya, yang asal tak nampak. Terbongkar di hadapan saya ada handset, ada face mask yang kena pakai. Itulah ilmu. Sesuatu yang asal kita tak nampak, sama ada mata kita tak nampak, telinga kita tak dengar, hati kita tak faham, ia jahil. Al-jahlu bisyai', tak tahu apa. Akhirnya terbongkar dengan sebab telinga mendengar, mata melihat, kita diberi maklumat. Itu namanya ilmu. Maka nak dapat ilmu, dia proses yang bukan pendek, dia panjang proses dia. Setiap hari kita kena belajar. Kalau itu proses pendidikan dan pembelajaran, proses berabad sampai mati, tanpa henti.
Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat. Sebenarnya bukan al-mahdi saja, minal rahmi wa ilal mahdi wa ilal lahdi, daripada rahim pergi kepada al-mahdi buayan, pergi pada al-lahdi liang lahat mati. Maka kerana itu kita perlu faham konsep ilmu, bukan hanya di sini. Yang membentuk seseorang menjadi seorang yang hebat bukan hanya di sini. Saya ingin sebut 4 perkara. Tadi saya baca ayat dulu, muqaddimah. Adik-adik balik hari ini baca surah Al-Kahfi. Sangat hebat surah ini, yang patut sunat kita baca pada hari Jumaat. Kita orang Melayu Yasin je. Orang Melayu ni Yasin tak boleh tinggal hari Jumaat. Sedangkan baca Yasin Jumaat itu hadisnya ada pelbagai darajah dan perbincangan. Tapi hadis yang sahih ialah surah Al-Kahfi patut baca. Hebat surah ini. Seorang pengembara ilmu kena baca surah ini. Dan ambil serta tengok terutamanya cerita kisah Nabi Allah Musa AS dari ayat 62. Cerita Musa, wa idh qala Musa li fatahu, ketika mana Musa berkata pada anak muda dia. Musa itu nabi, dia ada anak murid dia. Tapi dia sebagai nabi yang ada anak murid, dia kata la, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu, aku tak akan berhenti bergerak hatta ablugha majma'al bahraini, hingga aku sampai ke tempat pertemuan dua laut. Au amdiya hukuba, ataupun akan aku tu bergerak, berjalan, berlalu sampai berabad-abad. Cerita Musa nak cari guru yang musyrik, yang bernama Khidir alaihissalam, yang ulama khilaf dia seorang nabi ke dia seorang wali Allah. Walaupun dia seorang nabi ulul azmi dan seorang rasul, nak pergi belajar dengan seorang yang dari sudut tahap kemuliaannya kecil sedikit daripada dia, kerana dia adalah nabi. Kalau kita ambil pendapat dia nabi atau dia seorang wali, ni seorang rasul Nabi Allah Musa pergi jumpa seorang nabi atau seorang wali. Kenapa? Nak tuntut ilmu. Dia berkata anak murid dia, dia guru, dia nabi, dia guru, ada anak murid, tapi dia tetap mencari ilmu. Dan untuk mencari ilmu, dia akan bergerak dan berjalan mencari ilmu sampai ke tempat yang Allah Ta'ala beri petanda pertemuan dua laut. Atau kalau tak jumpa pertemuan dua laut, dia akan terus berjalan dan berjalan hukubah berabad-abad lamanya. Itu proses pendidikan panjang, dia bukan pendek. Hari ini saya diberi tugasan dan amanah sebagai menteri, masih lagi belajar. Bidang saya bukan bidang sawit, bukan bidang getah, bukan bidang kayu-kayan. Itu yang dalam kementerian saya, Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Cerita bak sawit, cerita bak getah, cerita bak kayu-kayan, cerita tentang pokok namanya koko, tentang pokok namanya lada hitam, tentang pokok namanya kenaf. Ini ilmu baru yang saya baru sedang belajar sekarang sebagai seorang menteri. Bidang saya bidang pendidikan, bidang saya bidang perniagaan. Kita belajar. Maka cerita kisah Musa belajar ilmu itu yang kita kena ambil sebagai pelajar. Kita adalah seorang pelajar sampai bila tak pernah berakhir. Untuk mencapai tahap ini, saya ingin bagi tip pada anak-anak semua. Saya gunakan formula mudah 4I. Kata, tulis, ambil, renung pada petang nanti insya-Allah. 1, ikhlas. 2, ijtihad. 3, istiqamah. 4, irsyad. 4I. Ikhlas 1, ijtihad 2, istiqamah 3, dan yang terakhir adalah irsyad. Saya sebut ringkas kerana hari ini bukan nak tengok motivasi panjang. Menteri mari tak yang panjang-panjang, pendek je. Dia nak beri juga ilmu sikit pada adik-adik semua, anak-anak saya di kawasan parlimen yang saya sayang. Kita mahu lihat anak-anak ini seorang yang berjaya akan datang, bukan menjadi seorang menteri, barangkali seorang Perdana Menteri dari sini. Kita mana tahu satu hari nanti. Saya pun tak pernah terfikir hari ini menjadi seorang menteri, Ustazah. Tak pernah terbayang. 1, ikhlas. Ikhlas makna apa? Akhlasa yukhlisu ikhlasan.
fahuwa mukhlisun wa mukhlasun. Tu kita belajar syarah. Akhlasa, khalusa makna bersih. Akhlasa membersihkan, mensucikan. Mana-mana orang yang duduk kat rumah dia ada water filter tu, itu adalah tempat yang makhlas. Dan dia adalah mukhlis. Dia membersihkan, menapis, menyuci. Air yang berkeladak masuk ikut tabisan, dia keluar bersih, putih, boleh makan, boleh minum. Hatta dia panggil new water kalau di Singapura, air kumbahan tu, air tai. Digunakan proses untuk tabisan, bersih, jernih, boleh minum. Hukumnya halal dan thayyibah lagi. Proses itu dipanggil akhlasa, ikhlas. Itulah ikhlas. Betul-betul bagi bersih. Bersih apa? Bersih niat dan juga hasrat bila menuntut ilmu. Hari ini kalau ditanya anak-anak kita, kenapa nak belajar? Mak ayah dia bagi satu pemikiran yang salah awal lagi. Dia tawang dengan beriktiraf awak awak belajar sungguh-sungguh, nanti masuk universiti, boleh kerja hak molek, dapat duit yang banyak, tolong jaga adik-adik. Ayat tu biasa didengar, betul ke tak? Betul ke tak? Ada betul, ada salah. Hak ujung betul, hak depan betul, hak tengah salah. Awang belajar sungguh-sungguh, betul. Sampai universiti, betul. Sampai nanti boleh kerja, hak tu kurang tepat. Dapat duit banyak, kurang tepat. Tolong adik-adik, betul. Hak tu kan salah. Ini saya nak ambil ikhlas niat kita. Niat kita ialah untuk dapat ilmu. Itu nombor satu. Niat nak dapat ilmu. Yang saya katakan kashfus syai' tadi, membongkar sesuatu tadi. Nak dapat ilmu. Seorang yang letak dalam kepala dia, dalam hati dia nak ilmu, dia tidak akan bataskan ilmu itu pada apa yang dia belajar dalam di sebuah sekolah saja, dan bidang dia saja. Dia akan ambil apa saja maklumat yang ada daripada sesiapa saja. Saya pernah tegur anak murid saya di universiti. Saya mengajar di UAE tahun 99 sampai 2002. Kemudian pindah mengajar di UKM dari tahun 2002 sampai 2008. Kemudian saya letak jawatan. Saya suruh bertanya anak murid saya di awal kelas hari pertama. Saya kata, ni kamu semua ni masuk pengajar Islam ni sebab apa? Saya mengajar Islam. Masuk ni nak buat apa? Oh, dia kata, Ustaz, masuk pengajar Islam ni senang, nanti habis ngaji je masuk Jakob. Itu zaman lepas Paklah Isytiar Jakob. Maknanya sudah ada peluang pekerjaan, confirm ada. Saya kata, silap. Saya bawa duit, sengaja bawa duit ni, letak depan nama duit 10,000. Sengaja tunjuk duit. Saya kata, kalau kamu nak belajar sebab nak kerja, nak duit, ni duit depan saya ni bukan saya dapat kerana saya jadi pensyarah. Gaji pensyarah 5,000 je. Pendapatan luar saya pada ketika itu 20,000 lebih. Pada ketika itu tahun 2004, 2005, 2006, gaji pensyarah 5,000 je. Yang luar 20,000. Ni off record Mana-mana 20. Kalau hanya kerja sebagai pensyarah, kerana itu bidang kita, bidang pengajian kita, 5,000 tu je lah. Hak ni mari mana? Hak ni ilmu luar yang kita dapat. Akhir kita pergi buat bisnes, pelbagai bisnes, dapat duit tepi ni. Bila saya letak jawatan 2008, dekan saya tanya, dia kata, Ustaz, kenapa nak letak jawatan di universiti? Orang lain berebut masuk ke universiti, gaji pun sudah tinggi, 5,000 Ustaz. Dia kata, minta maaf Prof, saya sudah istikharah, 5,000 ni kecil je bagi saya, yang luar sudah banyak 20,000. Tapi saya ada besar saya nak buat berbanding hanya duduk universiti. Dia kata, dah kalau Ustaz istikharah, saya dah kata apa dah, tawakkal Allah.
Ikhlas ni bukan nak kerja, ilmu. Saya ingat pesanan terakhir arwah ibu saya. Dia meninggal tahun 89, malam 7 likur di pasar malam Seberang Takir. Umur saya 16 tahun pada ketika itu. Meninggal aksiden, kemalangan dengan lori bersama dengan saya. Mati di atas riba dengan penuh darah di atas riba saya. Malam itu kita makan, buka puasa. Saya balik daripada Zainal Abidin, balik awal, pergi balik rumah, nak buka puasa dengan mak, dengan adik-adik. Malam tu mak saya bagi adik-adik makan banyak ikan. Saya tegur adik-adik, banyak makan ni. Sebab selalu mak saya dia berdisiplin. Kalau orang boleh sekerak seorang. Sekor seorang ikan. Disiplin masa makan. Malam tu adik saya minta, bagi. Dia kata, mak ni apa bagi berlaku ni? Lepas tu mak saya kata, kita guru panggilan manja. Guru belajar rajin-rajin, saya masuk universiti, kita dapat kerja yang molek, yang elok, bantu adik-adik. Ayat sama yang saya sebut tadi. Saya tegur mak saya, kata, mak, kita belajar bukan untuk kerja, mak. Belajar untuk ilmu. Mak saya menangis. Bila mak menaik kita, pusat hati. Sebab kita nampak ni salah faham. Dia kata, mak, jangan salah faham. Bukan makna tak nak cari duit kerja dah, tapi cari ilmu dulu, mak. Dapat ilmu, kerja mari sendiri. Mak tahu, cuma nak lu nanti jaga adik-adik. Yang tu jangan bimbang, mak. InsyaAllah saya jaga adik-adik. Tapi ilmu dulu. Alhamdulillah. Mak saya meninggal pada malam tu aksiden. Saya pegang amanah itu. Sampai hari ni saya jaga semua adik-adik saya, kerja dengan saya, bagi duit dan sebagainya. Kenapa? Itu amanat si ibu. Hasil bukan kerana kerja kita dapat, kerana ilmu kita dapat. Allah bagi, alhamdulillah, dengan niat itu. Dengan niat nak cari ilmu tadi, saya berada di Zainal Abidin Batu Buruk sampai ambil SPM sendiri. Kami di Sanawi ambil SPM sendiri. Pelajar Sanawi pelajar terbaik sekolah-sekolah menengah agama di Serata Negeri Terengganu, 8 buah sekolah berkumpul di Zainal Abidin Batu Buruk. Ada yang ambil aliran sains, ada aliran sastra. Cikgu Anisah mengajar dalam sastra itu. Ada yang aliran Sanawi. Sanawi ni dia tak ambil SPM. Dia akan ambil Pak Sanawi, dia pergi Mesir. Tapi kami dibenarkan dan digalakkan ambil SPM sendiri. Belajar sendiri sains, belajar sendiri matematik. Cuma sekolah bantu belajar bahasa Malaysia, bahasa Inggeris saja. Saya ambil sendiri. Tapi alhamdulillah, walaupun ambil sendiri, dapat tempat yang ke-6 terbaik seluruh negeri, seluruh semasa pada ketika itu. Dan boleh semua pelajaran ke University of Jordan dengan beasiswa Kementerian Pelajaran. Ambil beasiswa, habis bachelor 4 tahun. Saya kahwin awal, umur 21 kahwin dah. Nak tiru lah, jangan tak tiru pun tak apa. Yang bak tu. Habis bachelor, buat master pula. Ketika nak siap master, saya balik ke Malaysia, dapat offer mengajar di UIA. Saya masuk UIA 3 bulan, pergi semula habiskan viva, perbentangan, akhir dapat master, balik semula ke Malaysia di sebulan saja, sambung PhD, akhir dapat PhD pada tahun 2011. Alhamdulillah. Belajar dan belajar. Saya punya bachelor, master saya, tajuk tesis Dilalatu Hurufil Ataf wal Jar Indan Nuhati wal Usuliyin wa asaruha fi fahmin nafsi tashri'i. Panjang Dilalah, petunjuk makna yang ada pada huruf ataf. Tahu huruf ataf dia? Waw, aw, fa, summa. Dan kesannya terhadap teks syarak. Baca ayat Quran, mana teks yang ada huruf tadi, apa kesan dalil dan hukumnya pada hukum. Kita bidang bahasa Arab, buat master bidang yang merangkumi usul dan merangkumi juga yang berkaitan dengan syariat, gabung belaka. Buat PhD, balaghatul waw fil Quran Karim wa asaruha fi tarjamati ma'anil Quran ila lughatil malayuwiyah. Petunjuk huruf waw, balaghah, retorik huruf waw dalam Al-Quran dan pengaruhnya terhadap terjemahan makna Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Itu tesis PhD saya. Di nombor 9 itu ikhlas.
Bila ada ikhlas nak belajar, kerana nak ilmu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi pada ijtihad. Apa ijtihad? Sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Masa saya belajar dulu, di samping kat sekolah kita belajar, hari Jumaat saya pergi mengaji kitab dengan almarhum Tuan Guru Awan Jidik. Ini menantu pada Tuan Guru Haji Abbas. Dia tokoh ulama negeri Terengganu juga dalam parti Islam Semasa PAS. Ketua Dewan Ulama Negeri Terengganu pada ketika itu. Pagi Jumaat. Hari Sabtu wajib saya akan belajar bahasa Arab dengan seorang almarhum juga, Ustaz Yung nama dia. Jangan ramai yang kenal Ustaz Yung di sini. Belajar bahasa Arab di rumah dia. Saya seorang diri belajar. Cari ilmu. Di sana Abidin juga, malam-malam saya pergi mengaji kitab. Di surau-surau menadang kitab. Ada ustaz saya seorang, Ustaz Asal nama dia kat sekolah. Saya pergi rumah dia untuk belajar kitab Alfiyah Ibn Malik. Kitab Nahu Alfiyah Ibn Aqil, Syarah Ibn Aqil. Belajar Syarah Ibn Aqil, belajar kitab Sabirul Muhtadi, belajar kitab apa namanya matan dia. Lupa nama matan dia tu. Macam-macam kitab belajar. Kenapa? Sebab nak tambah ilmu. Bila niat kita nak ilmu, dia tak cukup kat sekolah, mana ruang yang kita ada, kita tambah ilmu. Itu ada ijtihad. Sungguh-sungguh cari ilmu. Nombor 3, istiqamah. Istiqamah dia kena lurus dan tetap. Kalau kita solat duha setiap hari jam 8, istiqamah. Jam 8 kita buat, tak tinggal lah. Itu istiqamah. Istiqamah belajar. Ada ruang kita belajar dan tak tinggal. Dulu saya ingat masa balik sekolah dulu, saya duduk di rumah, ulang-alik sana Abi dan Ladang rumah. Sampai rumah jam 3 mandi-mandi pergi duduk pantai. Ini hari-hari ni nak ambil SRP pada ketika itu, pergi duduk pantai tu buat buku, baca. Pergi pantai, angin, bayu, laut. Oh, start je landing. Pedang mata boleh tahan juga. Tiap-tiap hari azan kita balik di surau semayang berjemaah. Itu istiqamah. Hari-hari tengah baca buku, buku je tuan muka. Barangkali hak tu masuk dalam otak aku. Dia apa nama screen. Dia foto state. Dulu foto state lah, sekarang screen semua kan. Scan. Alhamdulillah. Itu istiqamah cari ilmu. Sampai sekarang tak berhenti cari ilmu. Istiqamah. Dan yang paling akhir ialah irsyad. Ni saya pendek saja ni, tak panjang-panjang lah. Nanti panjang cari hari lain lah, buat motivasi khusus insya-Allah. Ada masa, kalau ada masa lah jaga masa dia tak tahu. Hasrat tu tinggi kan. Hak paling akhir ialah irsyad. Irsyad mana apa? Orang yang boleh bagi tunjuk ajar. Kita perlu guru. Dia tak boleh belajar sendiri. Nabi Allah Musa, fawajada abdan min ibadina. Lalu akhirnya mereka berdua bertemu seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Tengok Allah cerita kisah Khidir. Musa jumpa Khidir, akhir jumpa Allah cerita dia hamba. Seorang hamba ni apa dia? Hamba samina wa ata'na, kami dengar, kami tahu hamba. Dia taat kat Tuhan dia. Atainahu rahmatan min indina, kami kurnia kat dia rahmat dari sisi kami. Allah rahmati dia. Ni seorang guru yang baik. Allah rahmati dia. Bila Allah rahmati seseorang, hidupnya dipandu oleh Tuhan. Hidupnya dipandu oleh Tuhan. Gerak lakunya, percakapannya, perbuatannya dipandu oleh Tuhan. Dibantu oleh para malaikat yang baik membisikkan kebaikan. Ini guru yang kita mahu. Dan saya yakin guru-guru kita di sini adalah abdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajar pada dia. Ini Allah cerita, kami ajar pada dia, hamba ni, Khidir ni. Min ladunna, dari sisi kami. Ilma, kami beri ilmu kat dia. Ni orang kata ilmu laduni. Ladunna, maknanya sisi kami.
sisi Allah Ta'ala. Kita kata laduni, ilmu laduni. Kita tafsir cara tak betul. Ilmu laduni ni ilmu yang duk merujuk orang yang tasawuf yang entah macam mana keadaan dia tak tahu orang tu, cerita lain lah. Ladunna Allah punya ilmu. Bila seorang hamba Allah Ta'ala ni, Allah pukul. Dalam hadis Nabi sebut ittaqu firasatal mu'min. Kamu kena berhati-hati dengan firasat seorang yang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Dia melihat dengan cahaya daripada Allah. Kalau sekarang belakang ni gelap, tak nampak, tak ada berjalan, mari cahaya nampak. Apa benda? Kita akan nampak semua. Bila Allah Ta'ala bagi pada seorang yang bertakwa cahaya, yang gelap jadi terang, orang lain tak nampak, dia nampak. Maka dia berjalan dengan suluhan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini guru mursyid, guru yang boleh membimbing. Maka sangat perlu setiap orang ada guru mursyid yang bimbing dia untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan seorang yang berilmu untuk nanti dia menyumbang pada agama dia, negara dia dan bangsa dia, insya-Allah. Maka yang kita mengilah hari ini anak-anak di hadapan saya ini seramai lebih kurang 200 orang tu. Ustaz, 200 orang. Saya harap ambil 4A ini dan nanti letakkan azam dan tekad mendapat ilmu untuk jadi seorang yang Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Orang paling baik di kalangan manusia adalah orang yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Walaupun apa bidang pekerjaan kita nanti, yang barangkali pekerjaan itu mungkin tidak ada kaitan dengan bidang yang kita belajar, takasusan bidang kita. Apa saja pekerjaan akan datang yang jadi gaji kita, apa saja aktiviti kita, jangan lupa semua tindakan kita itu, pekerjaan itu, bahkan aktiviti kita itu, pastikan semuanya memberi manfaat pada manusia lain, sama ada ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, mak saudara, pak saudara, anak saudara, cucu, cicit, cuik, gamit, piuk, insya-Allah. Pada semua orang, jiran kita, rakan kita, semua orang. Itu orang yang terbaik. Bagi manfaat positif. Itu yang kita mahu. Sebut pada Cik Umar tadi, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah. Nama Khalifah. Jadi alumni nak pulangkan balik kebaikan kepada anak-anak yang belajar kat sini. Dia kumpulkan kawan dia 1000 orang untuk kumpul balik, dapatkan sikit bantuan untuk sumbang balik kat sekolah. Itu manfaat pada manusia. Kalau orang tanya saya, kenapa Ustaz masuk politik? Jawapan saya, nak beri manfaat pada orang. Kalau untuk dapat duit, tak jadi orang politik, duit besar lagi, tak beri kat orang pun. Bisnes, masuk poket, makan sendiri. Jadi orang politik dapat duit demi ikut orang lagi. Ni pun cikgu dah minta macam-macam tadi tu. Gaji saya 6 bulan dah tak ada dah. Saya sumbang balik pada tabung Covid. Kalau duit yang kita cari, dia tak bahagikan kita. Tapi yang bagi kita ialah kita boleh bantu orang, walaupun sekecil mana. Saya suka orang minta dengan saya. Sebab apa? Kerana kalau dia tak minta, saya tak tahu dia ada keperluan. Mana saya tahu? Saya sebut kat cikgu tadi, Cikgu Hamid tadi, saya perlukan maklumat. Kalau cikgu bagi tahu apa benda yang nak, saya boleh tengok apa yang saya boleh bantu. Kalau cikgu tak bagi tahu, nak tahu macam mana. Saya nak bantu orang, bagi maklumat. Sama ada yang minta 100, saya boleh bagi RM1 pun tak apa. Kan cikgu? Minta 100 boleh bagi RM1, apa kan? Bagi juga. Bantu juga sumbangan kita. Kita nak bantu. Jadi orang yang boleh bantu manusia, itulah orang politik. Kalau politik nak mengkedarah diri, itu cerita lain lah. Kasorsi bahasa tu. Politik untuk bantu rakyat, untuk bina negara kita, bina dunia kita, bina masyarakat kita, bina penerus kita, bina kampung kita. Itu politik yang kita mahu.
Maka saya nak anak-anak di hadapan saya jadi orang yang boleh bagi manfaat pada manusia, walau pada bidang apa dia bekerja. Kalau cikgu dengan ilmu kecikguan dia, kalau pegawai dengan kepegawaian dia, kalau Cik Umar dengan bisnes dia dan sebagainya. Bantulah manusia jadi orang yang paling baik. Selalu saya sebut dalam ucapan saya dan juga nota-nota signboard yang saya buat, khairun nas anfa'uhum binnas. Dan kita menyambut hari kebangsaan besok, nikmat merdeka yang kita dapat ini perlu disambung nikmatnya oleh anak-anak ini. Perjuangan awal kemerdekaan oleh orang-orang tua kita, kita hari ini mengisinya, dan antum semua anak-anak yang bakal menyambungnya. Maka jagalah nikmat ini, syukurilah nikmat ini, isi nikmat ini dengan pengisian yang terbaik yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan tahniah kepada semua anak-anak. Saya doakan semua akan berjaya yang terbaik dalam peperiksaan SPM nanti. Masuk universiti, buatlah bachelor, buatlah master, sampai ke mereka tinggi PhD. Bantu masyarakat. Dia orang yang terbaik, mengharumkan nama sekolah kita ini dan mengharumkan nama Pandus, insya-Allah. Boleh? Boleh insya-Allah? Boleh insya-Allah? Boleh insya-Allah? Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.